أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita peluang dan kesempatan untuk berkumpul bertemu secara maya ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita, nasihat menasihati di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton, para pendengar yang dirahmati lagi dimuliakan, kita tidak putus-putus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang melanda kita semua ini, agar kita dapat kembali semula ke rumah-rumah Allah ini, melaksanakan syiar Islam, melakukan salat secara berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Peringatan yang paling baik untuk sama-sama kita renung dan bincangkan ialah peringatan berkaitan dengan akhirat. Itu kita dapat lihat 1/3 daripada Quran. Kita dapat tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala membawa peristiwa-peristiwa, suasana-suasana, cerita, kisah apa yang berlaku di akhirat sana. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mendidik para sahabat, mengajak mereka untuk berfikir dan merenung hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat. Suasana di sana, gambaran di sana, syurga dan juga neraka. Kerana itulah peringatan yang paling baik untuk melembutkan hati, membersihkan hati, menjadikan kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Islam, maknanya 1000 tahun yang lalu, seorang ulama yang bernama Harith ibn Asad al-Muhasib. Pada waktu itu beliau melihat masyarakat pada waktu itu telah mula jauh daripada agama, mula mengejar dunia. Dia cerita 1000 tahun itu. Ulama ni melihat masyarakat dah mula lalai dengan dunia. Lalu dia melakukan satu inisiatif. Dia membina sebuah sekolah lah, macam sekolah, dan dinamakan sekolah ini sebagai Madrasah At-Tawahhum. Madrasah At-Tawahhum, sekolah tawahhum maknanya membayangkan, imagine. Sekolah membayangkan. Silibus dia ada satu buku yang dia tulis sendiri, ya, At-Tawahhum, buku silibus bagaimana dia menjalankan sekolah tersebut. Dan kaedahnya ialah bila dia kumpulkan pelajar, apa yang dia buat ialah dia menceritakan perkara-perkara, suasana dan gambaran tentang hari kiamat. Dan dia minta supaya pelajar membayangkan. Sekolah dia macam itu. Hari ini PDPR, sekolah online, ya. Tapi apa yang ulama ni buat, student yang datang kerjanya imagine. Dia pun cerita keadaan akhirat, ya, kitab yang berterbangan, timbangan amal kebaikan, syurga, neraka. Jadi hari ini kita nak pilih salah satu gambaran, salah satu stesen yang berada di akhirat. Mudah-mudahan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita motivasi sebenarnya untuk kita terus beramal soleh, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan
kita semua ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan malam ni kita nak sentuh tentang satu stesen yang merupakan stesen yang terakhir, ujung sekali, yang memisahkan antara kita dengan syurga. Stesen inilah, iaitu apa yang disebut sebagai titian sirat, as-sirat. Ini stesen yang terakhir. Kita maklum perkara ini, kita ingatkan balik, mudah-mudahan dia memberikan kita kekuatan untuk terus beramal. Kita tahu kita dah, maknanya kalau kita bayangkan tuan-tuan, kita buat macam sekolah ulama tadi, kita membayangkan kita telah melalui semua perkara di akhirat, penantian selama 50,000 tahun kita dah lalu, kitab berterbangan, nak tahu buku kita ambil tangan kanan ke tangan kiri pun kita dah tahu, timbangan amalan kebaikan tu semua dah berlalu. Sekarang kita berada di satu lagi jalan yang menuju membawa kita ke syurga, dan nak tak nak kita mesti lalu jalan ini. Untuk sampai ke syurga kita mesti melalui. Allah sebut wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum illa wariduha, dan tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan melaluinya. Semua orang mesti lalu. Para nabi ke, siddiqin, syuhada, orang yang akan masuk syurga tanpa hisab pun mesti melaluinya. Yang dinamakan sebagai titian sirat. Nabi SAW sebut, fayu'ratus sirat fi ardi jahannam. Lalu dibentangkan sirat ini, dibina jalan titian ini sepanjang luasnya jahannam. Ya Allah. Maknanya kita nak masuk syurga, kita kena lalu dulu jalan ini. Di bawah itu ialah neraka jahannam. Berapa jauh kalau kita nak membayangkan, bila mana di bawah tu jahannam, maknanya titian sirat berapa kilometer, berapa jauh kita nak melalui. Ya Allah. Tak ada disebutlah maknanya berapa panjang titian sirat itu, tak ada dalam nas. Tetapi dalam hadis Muslim ada disebut tentang dalamnya jahannam, itu ada disebut. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat di Madinah, kemudian terdengar satu dentuman yang sangat kuat. Ada satu dentuman yang dahsyat sampai menggegarkan bumi Madinah waktu itu. Jadi sahabat semua terpinga-pinga, duduk dengan lalu Nabi tanya, kamu tahu tak itu bunyi apa? Sahabat kata, Allah wa Rasul, tak tahulah bunyi apa, kuat sangat. Lalu Nabi sebut, itu adalah batu yang jatuh di neraka jahannam, telah sampai fi qa'riha, telah pun sampai ke dasar jahannam. Batu itu jatuh selama 70 tahun. Ya Allah. Tuan-tuan, kita kalau campak batu, kalau ketinggian maknanya 100 meter sebagai contoh, mungkin mengambil masa 5 saat, 5 ke 7 second untuk sampai ke bawah. Itu kalau lebih kurang 100 meter, 200 meter lah. Bayangkan batu yang jatuh selama 70 tahun. 70 tahun baru sampai ke dasar. Itu kedalaman jahannam. Bagaimana agaknya titian sirat yang akan kita, kalau dalamnya begitu, mungkin berapa ratus ribu, mungkin juta kilometer yang akan kita tempuh untuk kita sampai ke syurga. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Kemudian titian sirat yang akan kita lalu ini digambarkan dalam banyak hadis. Kita pun tahu Nabi sebut adaq minasy sya'rah. Titian sirat ni bukan jambatan macam flyover besar. Nabi kata adaq minasy sya'rah, lebih halus daripada rambut. Macam mana nak lalu ni tuan-tuan? Lebih, satu titian yang lebih halus daripada rambut.
Ya. Kemudian Nabi kata ahadda minas saif, bahkan lebih tajam daripada pedang. Kemudian Nabi kata dahzlatun muzannah, licinnya yang teramat sangat. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kita imagine, tak masa tu tak ada tempat lain. Semua stesen dah lepas, tak ada tempat lain untuk kita bergantung. Di hadapan kita adalah syurga, pintu syurga. Di depan kita, di bawahnya adalah jahannam. Dan waktu jahannam itu dia punya keadaannya gelap, ya? Sauda muzlimah, hitam, legap, gelap, tak nampak, ya? Bahkan kita tahu api neraka ni warnanya hitam, kerana bersangatan panasnya. Jadi titian sirat yang seperti lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pencetnya, keadaan yang sangat gelap, di bawahnya adalah jahannam. Kemudian Nabi kata apa lagi? Alaiha qatatif atau kalalik, pada titian sirat itu duri-duri. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita nak letak kaki dekat, kita nak letakkan kaki kita di atas titian itu, macam mana? Jangan kita jatuh pada step yang pertama, dah lepas titian sirat. Jadi itu perbincangan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali, muhasabah balik kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita yakin juga dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman ni Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Ya, ada sebahagian kamu yang Nabi wa taala akan kurniakan cahaya mengikut kadar keimanannya. Biqadri imanikum, kamu akan dikurniakan dengan cahaya mengikut kadar iman kamu. Ada orang yang maknanya cahayanya seperti gunung, dia bin nuritam. Ada yang dapat cahaya yang sempurna, dan dengan cahaya itulah membantu dia untuk melepasi titian sirat. Ada di kalangan kamu cahayanya seperti an-nakhlah, sebesar kurma. Okeylah, ada juga. Ada di kalangan kamu yang cahayanya seperti tongkat yang dia pegang. Ada jugalah. Kemudian Nabi sebut ada di kalangan kamu yang cahayanya seperti ibhami qadamai, ya, dekat ibu jari kaki itu ada cahaya keluar kecil. Yudhi'u marrah wa yutfi'u marrah. Cahaya itu kecil, tapi kejap-kejap terpadam, kejap-kejap menyala. Bila dia menyala, orang tu pun jalan. Bila terpadam, dia pun berhenti. Macam tu. Itu keadaan gambarannya mengikut kadar keimanan kamu semua. Lalu dikatakan kepada mereka, kepada kita semua dikatakan, imshu ala sirat ala qadri nurikum, berjalanlah kamu di atas sirat itu mengikut cahaya yang diberikan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah beri kita cahaya yang banyak. Dan antara cahaya yang kuat yang membantu kita ialah taubat. Disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian disebut dekat situ, dikurniakan kepada kamu cahaya, ya, cahaya yang sempurna untuk kamu melepasi titian sirat. Golongan munafik, na'udzubillah, ya, sebahagiannya melalui dengan susah payah, ya. Dia telah melalui jalan tersebut dengan susah payah, duri-duri, ya, melukakan mereka, dan akhirnya mereka nampak hampir sampai di penghujungnya. Tetapi bila hampir sampai di penghujungnya, akhirnya dia jatuh. Na'udzubillah min zalik, kerana dia munafik. Semua itu adalah azab untuk Allah berikan kepada dia. Ya, kemudian Allah sebut, Allah gambarkan dalam surah Al-Hadid, ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Dia orang munafik, ya, yang bila nak lalu sirat ni keadaannya gelap. Lalu golongan munafik berkata kepada orang beriman, unzuruna, tunggu sekejap,
Naqtabis min nurikum, kami nak pinjam sikit cahaya kamu. Gelap waktu itu, ya. Lalu dikatakan kepada golongan munafik ini, qila rji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah kamu ke belakang dan ambillah cahaya tu di sana. Sebahagian tafsir kata kembali ke belakang tu maksudnya apa? Kembalilah kamu ke dunia balik, kerana nak dapat cahaya di dunia. Ya, kita berada di tempat untuk kita kumpul cahaya sebagai bekalan melalui titian sirat. Orang munafik minta orang beriman nampak ada cahaya kat nama, tunggu sekejap, kami nak kongsi sikit, kami nak sikit. Baliklah, ya, di apa nama ni, apa, sarkazm lah kan, maknanya balik dunia, nak cahaya balik semula ke dunia. Jadi kita ambil peluang keberadaan kita di dunia yang kita ada sekarang ni untuk kita kumpul cahaya yang banyak tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan, ada satu perkara lagi yang menarik perhatian kita bila mana kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu kita baca 17 kali sekurang-kurangnya setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimah as-sirat, Allah gunakan kalimah yang sama untuk jalan dekat dunia ini, dan kalimah as-sirat juga lah yang digunakan sebagai as-sirat di akhirat, titian sirat. Jadi kenapa pemilihan perkataan itu sama? Di dunia as-sirat, dekat dunia, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku, itu jalan di dunia. Dan di akhirat juga Allah gunakan kalimah as-sirat, titian sirat. Kenapa tak guna perkataan lain? Kenapa kena pakai kalimah yang sama? Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar, untuk mengingatkan kita sebenarnya as-sirat itu sama. Untuk kita melepasi as-sirat di akhirat, untuk kita mendapat petunjuk as-sirat di akhirat, kita perlu mengikut petunjuk Allah as-sirat di dunia. Ya Allah, sebagaimana kita ingin mendapat hidayah di akhirat nanti, Allah selamatkan kita, maka kita perlu mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, kerana dia adalah sama. Permulaan as-sirat, kita hidup di dunia ini, permulaannya ialah kita ikut apa yang Allah tetapkan, Quran, dan juga ikut baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia. Di akhirat nanti permulaannya ialah kita akan nampak Nabi. Nabi sebut dalam hadis, aku akan berada di kanan as-sirat. Setiap kali umat aku nak lalu, Nabi akan ada dekat sebelah kanan. Lalu Nabi kata, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan. Bila ada yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berada dekat sebelah kanan as-sirat? Nabi kata, supaya kalau ada umatku yang nak jatuh, aku minta supaya Allah syafaatkan, ya, supaya dia selamat. Ya Allah. Jadi as-sirat di dunia, as-sirat di akhirat, itu gambarannya sama. Dosa-dosa yang ada dekat dunia ini, itulah dia duri-duri, ya, kalalib, duri-duri yang ada pada titian sirat di akhirat nanti, ya. Bila mana ada orang yang tergantung dekat as-sirat di akhirat, itulah bagaimana dia tergantung dengan dosa-dosa yang dia tidak mahu tinggalkan ketika berada di dunia. Cepat dengan lambat dia melalui as-sirat di akhirat, begitulah cepat lambatnya dia melalui jalan ketika berada di dunia menuju pada Allah, ya. Buat amal saleh, cepat ke tidak? Kalau cepat, insya-Allah dia akan melaluinya dengan cepat juga. Jadi sama. Permulaannya di dunia ikut Nabi, permulaan as-sirat dekat akhirat jumpa dengan Nabi. Jalan as-sirat dekat dunia kalau tak ikut, gelap. Fa inna lahu ma'isyatan danka,
Siapa yang hidup tak ikut jalan Allah di dunia ni, hidupnya sempit, gelap. Titian sirat dekat akhirat, gelap juga. Pengakhiran kepada jalan di dunia apa? Kubur. Kubur ini kalau bagi orang beriman, Raudatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman syurga. Pengakhiran untuk as-sirat dekat akhirat, pintu syurga. So dia sebenarnya sama. Dosa, duri-duri, cahaya, amal soleh kita buat, zikir kita, Quran kita, majlis ilmu, tolong orang sembahyang subuh berjamaah, itu taubat, itu bagi kita cahaya untuk as-sirat dekat akhirat. So dia exactly sama. Seolah-olah nak bagi tahu pada kita, kamu yang tentukan macam mana kamu nak jalan atas titian sirat di akhirat. Allah, kamu yang macam mana nak tentukan? Dengan melalui as-sirat di dunia ini, mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan dan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Nabi sebut, ya, sahabat cerita kami duduk dengan Nabi satu hari, kemudian Nabi ambil satu kayu dan Nabi buat satu garisan yang lurus. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, kata sahabat. Nabi buat lukis satu jalan yang lurus. Kemudian Nabi buat dekat jalan tersebut garis-garis yang berada di tepinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Lagi ni orang cerita pasal alat bantuan mengajar, ya. Apa nama ni, melukis, gambar rajah. Nabi SAW dah buat dulu lagi, ya. Nabi buat satu garisan yang lurus atas tanah, kemudian Nabi lukiskan lagi garisan di tepinya. Kemudian Nabi kata, haza sabilullah, inilah dia jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hazihi subul, dan yang ada dekat sini jalan-jalan, dan pada setiap kepala jalan-jalan yang memisahkan tu syaitan. Ada syaitan yang mengajak untuk orang yang melaluinya masuk ke dalam neraka. Summa tala qawluhu, kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan ayat Quran dalam bentuk gambar rajah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul, dan inilah dia jalan aku yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka ikutlah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang ada dekat tepi-tepi tu, jangan kamu ikut. Jadi as-sirat yang ada dekat dunia ini, tambahannya ialah kita tahu dekat akhirat itu as-sirat, titian sirat. Dekat dunia satu tambahan yang disebut dekat situ siratan mustaqimah. Ada kalimah tambahan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kerana jalan yang lurus itulah yang paling cepat untuk kita sampai dari satu titik ke satu titik yang lain. Jalannya lurus, itu paling cepat. Dan bila lurus maknanya dia sampai, tak ada bengkok ke kiri dan juga ke kanan. Memang sebenarnya mudah untuk kita ikut jalan lurus sebenarnya, ya. Ikut buat amal soleh, tinggal itulah kan, tinggal apa yang dilarang, insya-Allah. Bahkan ada seorang, ya, Arab Badui lah, ya, Arab kampung zaman dulu, jumpa dengan Nabi, lalu berkata, wahai Rasulullah, kalau aku buat yang wajib aja, aku buat yang wajib, aku sembahyang, puasa, kalau mampu bayar zakat, aku buat yang wajib aja, tinggalkan yang haram, masuk syurga tak? Ada tanya. Simple, simplistik punya pemikiran. Masuk syurga tak? Nabi kata masuk lah. Memang macam tu pun, memang mudah. Tetapi kedudukan dalam syurga itu mengikut amalan lah. Kerana kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi keberadaan, kedudukan kita dalam syurga itu mengikut keadilan Allah. Takkanlah
Orang yang buat sembahyang sunat pun tidak dapat syurga paling tinggi, kan? Maknanya sudah tentu ada perbezaannya. Kemudian baginda SAW dalam hadis-hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, baginda menggambarkan tentang jalan di dunia ini juga dengan satu contoh. Nabi membuat satu perumpamaan jalan yang lurus, ya. Daraballahu mathalan siratan mustaqima. Dia buat perumpamaan satu jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirat suran. Tuan-tuan bayangkan, Nabi membuat perumpamaan satu jalan yang lurus. Di kiri dan kanan jalan tersebut ada dinding. Pada dinding-dinding itu abwab, pintu-pintu. Alaiha suturun murkhah. Pada pintu-pintu itu ada langsir yang menghiasnya. Siapa yang faham dulu dia cepatlah. Ada jalan lurus, kiri kanannya dinding. Pada dinding-dinding itu pintu. Dan pada pintu itu ada langsir yang menghiasnya. Kemudian di permulaan jalan ada da'i, ada orang yang menyeru. Dia kata usluku hazat tariq wa la tata'arraju. Ikutlah jalan ni, jangan pergi masuk kiri kanan, jangan pergi simpang lain-lain, ikut je jalan ni straight je. Kemudian fi wasatit tariq, pada pertengahan jalan tu pun ada da'i, ada orang yang menyeru. Kalau ada orang nak masuk pintu tu, dia kata jangan masuk, jangan ke tengah balik, jangan ke tepi sangat, ke tengah balik. Jadi itu, lalu Nabi sendiri syarahkan hadis tu. Nabi cerita contoh, kemudian Nabi bagi tahu adapun jalan yang lurus itu ialah jalan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita lah syariat Islam. Itulah dia jalan yang lurus. Suran, dinding dekat tepi adalah hududullah, sempadan dosa-dosa. Apa yang Allah larang itu yang ada di kiri dan kanan. Kemudian pintu-pintu tersebut dosa-dosa yang bila kita masuk kita akan terjerumus ke dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian langsir yang menghiasi pintu adalah zinah, perhiasan yang datang daripada syaitan. Syaitan kerjanya macam tu. Benda haram, benda dosa, dia cantikkan supaya orang tertarik. Nampak langsir cantik kan, warna apa? Kuning ke biru ke, macam-macam color lah, supaya orang tertarik. Bila pergi dekat, akhirnya pintu itu terus menggelincirkan dia ke dalam neraka, na'udzubillah. Da'i pada permulaan jalan, orang yang menyeru pada permulaan jalan adalah Quran. Dia kata ikut je straight, jangan masuk kiri kanan, Quran. Dan yang menyeru pada pertengahan jalan ialah wa'i, satu kesedaran yang Allah campakkan pada hati setiap orang beriman. Ya, setiap daripada kita ada satu kesedaran fitrah yang Allah campak. Bila kita nak buat dosa, kita pun tahu benda itu dosa. Kan? Cuma kuat tak kuat dia, kadang-kadang iman itu sama ada kita kuat ataupun tidak, ya, kita tewas dengan dosa ataupun tidak. Jadi itu adalah dia gambaran as-sirat yang kita nak lalui. Sekali lagi, sirat di dunia, sirat di akhirat, kalimah yang sama digunakan untuk mengingatkan kita dalam setiap langkah perjalanan kita di dunia ini, menggambarkan bagaimana kita akan melalui as-sirat di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan, ayuh kita tentukan, ya, kita tentukan untuk kita melalui sirat di akhirat dengan mendapat petunjuk yang benar daripada Allah. Selepas perbincangan ini, bila kita solat, bila kita sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, sepatutnya tak sama macam sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita dah tahu, tapi kadang-kadang lupa. Bila kita ingatkan balik tentang makna ni, bila kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila disebut ihdinas siratal mustaqim,
sepatutnya kita dapat merasakan untuk kita hidup di dunia ini melalui jalan yang Allah Subhanahu syariat agama kita ikut dengan betul untuk kita melepasi as-sirat di akhirat yang sangat, kalau tanpa bantuan Allah kita akan jatuh ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, kalau tengok Fatihah betul-betul macam dekat tengah. Selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu kan puji Allah. Kita puji tu untuk kita minta satu benda je. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pengasih penyayang, menguasai. Kita puji semua tu untuk kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Selepas pada itu, selepas ihdinas siratal mustaqim, ayat tu mensyarahkan apa dia jalan yang lurus. Subhanallah. So, sebenarnya itulah cerita Fatihah kan. Yang kita nak minta itu ialah ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya kira untuk perbincangan ringkas pada malam ini berkaitan dengan mengingatkan kita tentang salah satu stesen di hari akhirat, iaitulah berkaitan dengan as-sirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, memberikan kita kekuatan untuk terus beramal saleh, mengharapkan mengumpul cahaya yang banyak untuk kita melalui jalan as-sirat di sana nanti insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa pengurusi Surau Al-Mukhlisin Taman Pelangi Semenyih ini atas inisiatif FB Live sebegini. Majlis ilmu tetap diteruskan walaupun kita masih lagi dalam keadaan yang sebegini, belum lagi boleh untuk kita berjamaah ramai-ramai di masjid. Mudah-mudahan majlis ilmu secara maya ini menjadi satu inisiatif yang baik yang perlu kita sokong dan dukung insya-Allah. Mudah-mudahan setiap daripada mereka yang mengusahakannya diberikan jaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para penonton, para pendengar, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan ada rezeki dan peluang lagi kita akan bertemu pada sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu ma sami'tum. Mari kita tangguh perbincangan dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.